Saya Cik Fatin daripada PKP iaitu bahagian kemasukan pelajar FTA akan memberi taklimat kemasukan pelajar bagi kemasukan ke Universiti Awam, Politeknik, College Community dan institusi latihan kemahiran awam. Okey. Okey, kita start dengan pengenalan dulu. Boleh dengar kan? Semua boleh dengar kan? Boleh. Okey, kita start dengan pengenalan dulu. Okey. Kita start dengan pengenalan iaitu nama bahagian. Okey, nama bahagian kami pada 1972 kita dikenali sebagai Unit Pusat Universiti, itu UPU. Okey, pada tahun 2005 pula kita panggil itu bahagian pengurusan kemasukan pelajar iaitu BPKP, dan pada tahun 2019 sehingga kini kita tukar pula kepada nama bahagian kemasukan pelajar IPA iaitu BKPA. Okay, sekarang tetapi walaupun sudah tukar nama tapi still orang familiar dengan panggilan UPU. Okey, apa peranan bahagian kemasukan pelajar FTA ni ataupun UPU? Okey, peranannya ialah menyelaras kemasukan pelajar bagi program sijil atau asasi atau diploma, ijazah sarjana muda ke Universiti Awam, Politeknik, College Community dan institusi kemahiran awam, itu ILKA. Okey, fungsi dia pula iaitu merancang, mengurus, mengumumkan dan laksana dasar dan prosedur serta syarat kemasukan pelajar. Okey, dan seterusnya itu peringatan. Okey, kita ada logo UPU kita, itu UPU Online. Penggunaan logo dan kotaan. Okey, untuk penggunaan logo ni itu bagi tujuan hebahan dan berbentuk promosi perlu mendapat kelulusan bahagian kemasukan pelajar FTA, itu Jabatan Pendidikan Tinggi. Siapa nak guna logo ni untuk tujuan apa-apa, so dia kena dapat kelulusan dululah daripada bahagian kami. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah senarai institusi atau agensi, itu terbahagi kepada 4 kluster, iaitu 4 kluster universiti itu. Pertama itu Universiti Penyelidikan, Universiti Berfokus, Universiti Teknikal, Universiti Komprehensif. Dan kita ada 36 politeknik, kita ada 105 college community. Itu, okey, kita pergi ke Universiti Pendidikan, itu apa kelompok apa yang ada di Universiti Pendidikan itu ialah UM, USM, UKM, UPM, UTM. Okey, dia dipanggil Universiti Pendidikan sebab dia lebih banyak membuat research, study, itu sebab itulah kelompok universiti ni kita panggil Universiti Pendidikan. Okey, Universiti Berfokus pula, kenapa kita panggil kelompok universiti ni adalah Universiti Berfokus sebab dia adalah universiti yang berfokus kepada bidang yang tertentulah, seperti contohnya UPNM berfokus kepada bidang ketenteraan dan UMT berfokus kepada bidang marine. UPSI kita dikenali sebagai dia berfokus lebih kepada pendidikan dan seterusnya lah. Okey, Universiti Teknikal. Okey, Universiti Teknikal itu UTM, UNIMAP, UTHM dan UNPSA, itu Universiti Malaysia Pahang. Okey, ini adalah kelompok universiti teknikal lah. Dia lebih kepada sains komputer dan bidang-bidang yang berkait dengan teknikal lah. So ini kita dipanggil kelompok universiti ni adalah universiti teknikal. Okey, seterusnya Universiti Komprehensif. Kenapa kita panggil ni Universiti Komprehensif? Sebab universiti ni adalah menawarkan banyak pelbagai program pengajian yang ditawarkan. So, kalau kita boleh nampak, kalau kita tengok dekat senarai bidang, ada banyaklah yang universiti bidang yang ditawarkan di universiti ni. Okey. Dan juga kita ada 4 ILKA, itu Institusi Latihan Kemahiran Awam. Kita ada 4 ILKA, itu Institusi Latihan Kemahiran Belia dan Sukan. Dan kita ada Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia, itu ILJTM. Dan seterusnya kita ada BPKLP, iaitu Bahagian Pembangunan Kapasiti dan Latihan Pertanian. Dan seterusnya kita ada
MARA itu Majlis Amanah Rakyat MARA di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Okey, itu adalah senarai institusi atau agensi. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah kategori pemohon. Ini okey, boleh take note kat sini. Okey, untuk kategori pemohon bagi lepasan STPM atau setaraf untuk permohonan kemasukan ke ijazah sarjana muda di Universiti Awam, itu UA. Okey, kita ada 4 kategori. Okey, ini untuk lepasan STPM atau setaraf dibahagi kepada 4 kategori, iaitu pertama STPM 2023, itu STPM tahun semasa lah. STPM 2023 ni. Okey, STPM 2023 pula dibahagi pula kepada 2 kategori, iaitu kategori A iaitu aliran sastra, kategori S aliran sains. Okey. Okey, yang ni yang ditunggu-tunggu lah. Iaitu kategori kedua itu matrikulasi atau asasi. Okey, matrikulasi atau asasi pula dibahagi beberapa kategori, itu kategori N iaitu aliran sains, calon matrikulasi KPM, asasi sains UM, asasi pintar UKM dan asasi UiTM. Kategori P itu aliran perakaunan, kategori U aliran undang-undang, kategori K aliran kejuruteraan calon asasi UiTM, kategori L aliran bahasa Inggeris calon asasi UiTM TESDA, itu kategori J aliran kejuruteraan calon matrikulasi KPM, kategori M aliran asasi sains sosial UM dan kategori V aliran asasi TVET Politeknik. So kalau adik-adik nak mohon permohonan UPU online, adik tengok baik-baiklah adik punya kategori itu apa. Jangan tertukarlah. Okey, last kali itu yang ketiga pula STAM. Tu STAM 2003 2022, itu STAM tahun semasa lah. Itu kategori T. Okey, dan keempat diploma atau setara, itu kategori E. Itu terbahagi kepada kategori itu kategori E, F, G. Okey. Kalau dia adalah matrikulasi bukan tahun semasa, dia automatik akan pergi ke kategori keempat lah, iaitu diploma atau setara. Kalau dia bukan STPM tahun semasa, STAM bukan tahun semasa dan matrikulasi tahun semasa, automatik akan dimasukkan ke diploma setaraf. Okey. Seterusnya. Okey, ini adalah syarat am lepasan STPM atau setaraf. Okey, ini syarat am. Itu terbuka kepada warga negara Malaysia, permaustatin tetap dan permaustatin sementara yang mempunyai kad pengenalan. Pemohon bukan warga Malaysia, pemegang MyPR dan MyCAS akan diproses tertakluk kepada syarat-syarat kemasukan kategori bukan warga negara. Okey, kita tengok syarat am. Okey, untuk syarat am SPM 2003 itu kena ada SPM lah. SPM Kepujian Bahasa Melayu, lulus sejarah, PNGK 2, grade C dalam 3 mata pelajaran termasuk pengajian. Okey, untuk matrikulasi pula, ni untuk matrikulasi atau asasi 2003 atau 2024. Okey, kena ada sekurang-kurangnya SPM. SPM tu dia perlu ada kepujian bahasa Melayu dan lulus sejarah dan sekurang-kurangnya perlulah mendapat PNGK 2.0. So dia takluk jugalah kepada syarat khas jugalah, syarat khas yang ditetapkan oleh universiti tersebut. Sebab ini adalah syarat am. Okey, yang STAM pula. Okey, ini STAM kan. Yang STAM tu dia perlulah mendapat SPM juga dan lulus sejarah dan pangkat jahit. Okey, dan MUEK. Adik-adik perlu ada MUEK. Okey, walaupun dah dapat result, MUEK pun perlu juga wajib. Kalau tak ada MUEK, tak bolehlah nak daftar, nak masuk. Universiti pun nanti mungkin kalau contoh isi-isi UPU tapi MUEK tak ada. So bila dah dapat keputusan gagal, tapi syarat-syarat syarat khas dah lepas tapi satu je MUEK. So gagal lah, tak boleh lah nak mohon UPU. Okey, so adik-adik kena mendapat sekurang-kurangnya band 1 atau band 1.0 untuk syarat am ni lah. Okey, keputusan MUEK yang diperoleh sebelum atau pada tarikh tutup permohonan dan rayuan adalah sah dan diguna pakai sehingga tarikh pendaftaran semester 1 sesi 2024 atau 2025. Okey, next. Okey, ini adalah kategori lepasan STPM atau setaraf. Terbuka kepada warga Malaysia, permaustatin tetap dan permaustatin sementara yang mempunyai kad pengenalan. Ini lebih detail sikit lah. Pemohon bukan warga Malaysia, pemegang MyPR dan MyCAS akan diproses tertakluk kepada syarat-syarat kemasukan kategori bukan warga negara.
Okey, kita terus bagi ke matrikulasi Okey, untuk matrikulasi atau asasi, yang ni bukan tahun semasa, ini bukan tahun semasa. Itu perlu memiliki SPM, itu mendapat kepujian Bahasa Melayu dan lulus sejarah dan perlu mendapat PMJK minima 2.0. Okey, ini adalah matrikulasi atau asasi, bukan tahun semasa. Okey, untuk muat pula sama je dengan yang tadi, syarat am yang tadi, itu perlu mendapat sekurang-kurangnya band 1 ataupun band 1.0. Okey, keputusan muat yang diperoleh sebelum atau pada tarikh tutup permohonan dan rayuan adalah sah dan diguna pakai sehingga tarikh pendaftaran semester 1 sesi 2024 atau 2025. Okey, next. Okey, ini adalah penentuan aliran STPM atas taraf. Itu ada empat kategori lah. Itu STPM, matrikulasi atau asasi, STAM, diploma atau taraf. Okey, kita bagi ke matrikulasi atau asasi. Itu penentuan aliran dia adalah aliran bagi matrikulasi atau asasi adalah berdasarkan program yang diikuti seperti berikut, iaitu sains, kejuruteraan, perakaunan, TVET, undang-undang TESA dan sains sosial. Itu penentuan aliran bagi matrikulasi atau asasi. Okey, next. Okey, ini adalah penyeraan merit. Penyeraan merit bagi STPM atau taraf itu, kalau STPM, PMJK dia dibekalkan oleh Majlis Keperaksaan Malaysia. Okey, kalau matrikulasi atau asasi, PMJK dia dibekalkan oleh bahagian matrikulasi KPM, Pusat Asasi Sains, UN, yang PASUM tu lah. Lepas tu Pusat Genius atau Pintar UKM, Pusat Asasi UiTM, Asasi TVET, Politeknik. Okey, PMJK tu dibekalkan oleh mereka yang berkaitan. Okey, kalau STAM pula dia berdasarkan pangkat lah, Mumtaz, Jayid, apa semua tu lah. Okay, macam mana nak penyeraan markah akademik dia? So yang ni adalah penyeraan, iaitu diambil PMJK per dengan 4 tu pamphlet lah, darab dengan 90. Okay, dapatlah markah akademik tu. Okay, kalau dia diploma taraf, itu kalau adik ni ada yang, kalau dia tu adalah matrikulasi bukan tahun semasa ataupun SPM bukan tahun semasa, dia automatik ke diploma taraf. So kalau dia dalam kategori diploma taraf, so kita ambil merit dia adalah 100% markah akademik. Nanti adik-adik kalau sesiapa yang dah download UP Pocket tu, aplikasi UP kami, so adik-adik boleh tengoklah, kena tengok-tengok scroll-scroll yang bahagian kalkulator merit tu. So adik tengoklah macam mana penyeraan dia, adik hanya masukkan markah sahaja. Okay, next. Okey, ini adalah markah co-curricular SPM atau taraf. Okey. Kalau yang ni pula, ni lebih fahamlah kot. Okey, markah co-curriculum adalah 10% diperolehi daripada bahagian sukan, co-curriculum dan kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM. Okey, markah co-curriculum daripada matrikulasi atau asasi pula diperolehi daripada bahagian matrikulasi KPM, Pusat Asasi Sains di Malaysia, PASUM, Pusat Genius atau Pintar UKM dan Pusat Asasi UiTM. Okey, ni markah merit lah. Cara penyeraan yang betul sekali dengan co-curriculum lah. So untuk SPM taraf ataupun asasi ataupun matrik tahun semasa ni, okey, markah merit dia iaitu markah akademik diambil 90%, markah akademik adik-adik lah. Itu kalau markah full 90% lah kalau markah akademik. Tambah dengan markah co-curriculum itu 10%. Itu campur-campur dapatlah markah merit tu. So kalau markah akademik 90%, tambah dengan 10% dia jadi 100%. Okey. Okay, kalau untuk diploma taraf ni pula, macam saya kata tadi, dia ambil 100% markah akademik. So yang co-curriculum tu dia tak ada dalam penyeraan. Okey, ini adalah dasar dan kriteria SPM atas taraf. Okey, ini dasar dan kriteria, dia tengok ni. Okey, yang pertama ialah pencapaian akademik dalam peperiksaan SPM atas taraf dan SPM. Okey, pencapaian akademik itu juga memainkan peranan pentinglah dalam pemilihan bidang. Okey, yang kedua, pencapaian dalam aktiviti co-curriculum.
So kebanyakan student ni dia macam dia tak ada yang tak aktif sangat, ada yang tak aktif sangat dalam co-curriculum tu, tapi sebenarnya co-curriculum ni adalah antara salah satu sumbangan yang penting jugalah dalam markah merit. So contoh kalau kita nak dalam bidang walaupun dia dapat Proflek pun, tapi markah co-curriculum dia tu dia tak aktif. So kalau dia perlu bersaing, contohlah program tu ada kekosongan 3, ada kekosongan sepertinya kalau doktor, kalau dia doktor ke doktor ataupun cikgu, so ada 50 kekosongan dalam satu universiti tu, 50 kekosongan. So ada 2 orang ni dia fight untuk dia fight untuk dapatkan tempat tu. So kita tengoklah dia punya dua-dua Proflek. Cumanya yang seorang yang calon A ni co-curriculum dia tak berapa okey, tapi yang calon B ni co-curriculum dia aktif ku. So markah merit dia pun lebih tinggi lah. Sebab kalau yang seorang lagi ni macam co-curriculum dia tak aktif sangat, so mungkin pencapaian co-curriculum dia tu mungkin dapat rendah lah. So calon B akan diutamakan sebab akademik dia okey dan pencapaian co-curriculum dia pun baik. So sekarang ni adik-adik aktif lah, masuklah apa-apa aktiviti yang diadakan di College Matric tu. So masuklah sebab dia pun memberi sumbangan yang penting jugalah dalam markah merit adik-adik. So mungkin sekarang adik tak nampak lagi. So bila nanti ada nak isi ke dapat keputusan ke, mungkin ada yang macam teori kenapa saya tak dapat, sedangkan kawan saya ni sama je markah saya, sama je dia punya pointer, saya Proflek dia pun Proflek, kenapa? So adik-adik kena tengok balik, okey kawan adik itu dia aktif ke co-curriculum. Adik-adik macam kalau adik sendiri bandingkan dengan dia, dia aktif co-curriculum, aku tak. Mungkin markah curriculum tu memainkan peranan lah juga. Okey, yang seterusnya yang ketiga, itu kombinasi mata pelajaran yang bersesuaian dengan program pengajian yang dipohon. Okey, adik-adik sekarang ni kena tahu jugalah kombinasi mata pelajaran. So jangan main pilih je bidang tu. Bidang yang nak dipilih tu nanti kalau adik buat pemilihan dalam UPU online tu, kena tengoklah sama ada bidang aliran yang adik belajar ni dengan mata pelajaran yang bidang yang nak diambil ni macam mana, bersesuaian atau tidak. Okay, yang keempat, grade mata pelajaran untuk tujuan pengiraan markah akademik. Okey, grade ni pun macam saya kata tadi, grade pun memain peranan jugalah untuk pengiraan markah akademik. Nanti adik-adik boleh tengoklah sebabkan grade tu juga bila adik tengok grade mata pelajaran ni macam dia lebih kurang, kalau matrik ni dia lebih kepada PNCK kan. Okey, SPM pun dia PNCK juga. So nanti adik-adik kena tengoklah sendiri dekat UP Pocket tu. So adik-adik hanya perlu masukkan PNCK saja, PNCK dan markahku. Sebab kalau grade mata pelajaran ni dia lebih kepada SPM, sebab SPM tu saya rasa dia kena masukkan juga dia punya grade ataupun PNCK. Sebab grade mata pelajaran ni dia lebih, kalau adik dapat A, dia akan lebih lah dia punya markah tu. Kalau B dia kurang sikit, macam tu maksud dia. Okay, yang kelima, itu memenuhi syarat khas seperti yang ditetapkan oleh UA. Tadi saya terangkan berkenaan dengan syarat am, ni syarat khas. Okay, syarat am tu dia semua mesti patut ikutlah. Tapi syarat khas ni dia ditetapkan oleh universiti awam tu sendiri. Okey, setiap universiti tu dia ada prosedur dan syarat khas dia. Okey, contohnya kalau USM dia ada setiap program tu dia punya syarat, dia ada syarat tersendirilah. So tak sama dengan semua UA. Okey, contoh kalau adik nak ambil bahagian sains komputer, okey tengok dekat UMT, adik tengok syarat khas dia macam ni. Okey, kalau adik tengok dekat UM, syarat khas dia macam ni, tak sama. Tak sama setiap UA ni. Dia berbeza-beza dia punya syarat khas tu. Okey, yang keenam, itu mendapat sekurang-kurangnya band 1 atau 1.0. Okey, yang ni adalah syarat am. Syarat am yang saya bagi tahu tu lah, dia perlu mendapat sekurang-kurangnya band 1 atau 1.0. Tapi adik-adik kena tengok jugalah
contohnya bidang yang adik nak tu, dia secara khas UST awam tu dia ada juga mention perlu mendapat sekurang-kurangnya bank 3. Sebab yang tu syarat khas UST tu sendiri, dia tak sama dengan syarat am. Syarat am memang dia nak tetapkan semua syarat am tu ditetapkan oleh kementerian lah. Sebab sekurang-kurangnya bank 1. Untuk syarat khas ni, kalau dia mention, kalau dia sebut untuk program ni, calon perlu mendapat sekurang-kurangnya bank 3. So kalau dia tak sebut pasal MUEK tu, bermakna adik-adik kena mendapat sekurang-kurangnya bank 1. Bank 1 pun tak apa. So kalau dia sebut dalam program tu, untuk program sains ni, sains komputer ni, dia perlu mendapatkan bank 3. So adik-adik perlu mendapat bank 3 lah. Kalau adik-adik dapat bank 2, automatik dia akan tolak permohonan adik tu sebab tak memenuhi syarat khas yang ditetapkan. Okey, seterusnya itu lulus temuduga dan atau ujian jika berkenaan. Okey. Dalam permohonan adik-adik tu ada dalam bidang program tu ada tanda hashtag. Yang tanda hashtag tu kalau adik tengok dia ada kalau tanda hashtag tu dia temuduga bidang yang perlu ditemuduga lah, sepertinya cikgu, doktor. Kalau ada tanda hashtag tu dia adalah program yang bertemuduga. So bila adik pilih program tu, program yang bertemuduga tu, so nanti kalau dia tengok dulu lah, dia saring dulu, dia tengok syarat am, syarat khas, dia tengok syarat am, syarat khas dulu. Okey, kalau dah lepas, dia akan panggil adik-adik temuduga. So kalau temuduga ni dia diselaraskan oleh institusi awam tu sendiri, markah pun dia orang sendiri yang handle, dia orang semua uruskan. So kalau nak tahu keputusan temuduga ni, nanti adik-adik akan dapat tahu nanti bahan keputusan lah. Nanti kalau contohnya adik nak cikgu tapi cikgu kat besi, tapi adik dah pergi temuduga dah. Lepas tu bila tengok keputusan, adik dapat institusi lain ataupun tak dapat langsung. So bila adik dapat contoh USM ke, adik dapat UiTM ke ataupun UMK ke, UMP ke, tapi yang adik nak sebenarnya adik dah pergi temuduga tapi tak dapat temuduga. So mungkin temuduga tu tak lulus lah. Ataupun kemungkinan markah temuduga adik-adik tu apa tu orang kata adik-adik tiada kosongan yang disediakan lah. Mungkin dalam yang temuduga tu dibuka temuduga dalam 600, dibuka temuduga tu dalam 600 tapi kekosongan tempat untuk cikgu bahasa Melayu, contoh cikgu bahasa Melayu ni kan, dia nak dalam 40. So mungkin yang 20 tu dia akan saring. Mungkin yang 20 lagi tu dia tak akan dapat lah. Dia tengok berdasarkan siapa yang markah tinggi dalam temuduga. Okey, yang ke-8 itu pilihan program pengajian mengikut keutamaan. Okey, ini yang penting ni. Okey, nanti adik nak masuk buat permohonan UPI online, dia akan bagi senarai. Untuk adik isi. Okey, dia sampai 1 sampai 12. 1 sampai 12. Kalau diploma ni dalam 1 sampai 8 saja. Okey, 1 sampai 12, 8 tu wajib diisi lah. 8 atau 6 macam tu wajib diisi. So, nasihat saya, adik-adik better lah isi semua. Semua program lah, ikutlah program. Tapi adik kena isilah mengikut program yang adik berminat atau program yang berkaitan. Jangan pilih yang mengarut-mengarut lah. So kalau adik mengisi je, contohnya kebanyakan student ni dia pilih 1 sampai 8 je yang wajib. Tapi yang bawah-bawah tu dia mengisi. Tapi kita tak tahu yang kadang-kadang yang bawah tu sistem akan tengok dulu, sistem akan tapis-tapis. Lepas tu kemungkinan sistem akan pergi ke pilihan ke-9. So mungkin kemungkinan ada student yang dapat pilihan ke-9. Tapi pilihan ke-9 tu dia main pilih je. So dia ada isu lah. So dia orang kata kenapa saya dapat pilihan 9 padahal saya nak pilihan 1, saya letak pilihan kedua. Macam itulah kebanyakan pelajar yang tanya kenapa saya dapat pilihan 9, kenapa pilihan 10, macam tu. So time nak isi tu, kalau bidang atau program yang adik betul-betul nak, contohnya cikgu ke ataupun sains komputer ataupun bidang-bidang yang adik-adik betul nak, adik letak je pilihan pertama, pilihan kedua. Sebab sistem akan
Sebab sistem akan tengok pilihan pertama dulu. Dia bukan pergi ke bawah ke tengah ke tak. Dia tengok dulu pilihan pertama. Okay, dia tengok pilihan pertama. Bila dia tengok pilihan pertama, okay, kalau rasa syarat am, syarat khas dah okay, dia akan tengok lagi lah, tengok juga calon-calon lain. Sebab walaupun syarat am, syarat khas ada dah check dekat UPU Pocket tu, dah tengok okay, saya dah lepas syarat am, saya dah lepas syarat khas. Tetapi kenapa saya tak dapat pilihan satu? Kita tengok merit adik pula, sebab merit ni antara salah satulah kenapa adik tak dapat. Tengok juga merit tu. Sebab bila kita tengok, nanti saya akan tunjuklah panduan untuk adik-adik tengok markah merit adik-adik dengan syarat khas dan syarat am sekali. Okay. So masa adik nak mohon tu, adik tengok sebelum, okay, saya lupa nak cakap, sebelum adik nak isi tu, adik kena tengok contoh adik nak program ni, adik tengok dulu dalam e-panduan, kami ada e-panduan, adik tengok dulu. Siapa ada telefon tu boleh tengok lah, kalau ada siapa yang download tu boleh tengok lah. Okay, adik type je e-panduan, kat e-panduan kami tu, kat e-panduan UPU tu, kita ada kongsikan lah syarat am, syarat khas. So adik-adik boleh tengok UST mana, contohnya UST ke UiTM ke, so adik klik je. Kat situ dia akan bagi tahulah syarat, syarat khas, syarat am. So adik tengok, okay, adik bandingkan dengan result adik-adik, boleh ke? Okay, aku boleh ke dengan program ni? So kalau rasa syarat am, syarat khas tu tak lepas, better jangan letak. Adik pilih yang lain dulu, yang berdasarkan result adik-adik. Okay, lepas tu yang ke-9, bilangan tempat yang disediakan oleh UA, Universiti Awam. So setiap bidang atau program ni dia ada punya kuota sendirilah. Dia punya, okay, contohnya kalau program ni dalam 60, program doktor dekat UN contohlah kalau program kedoktoran dalam di USM contoh dia nak dalam 60. Okay, kalau yang apply tu ramai dalam 1000 ke USM tu. So sebab itulah dia buat temuduga. So benda tu pun memainkan peranan jugalah bilangan tempat. So ramai juga yang saya tengok, ramai juga yang nak pilih doktor ni lah. Sebab ramai je yang flat yang mohon dalam bidang kedoktoran ni, ramai je yang tak dapat. Sebab bilangan tempat yang disediakan. Sebab tu dia orang kena fight. So sebab tu lah kalau sesiapa nak jadi doktor ke cikgu ke, program yang kompetitif ni adik kena fight dari sekarang lah. Sebab bilangan tempat yang disediakan tu tak cukup memainkan apa orang kata faktor-faktor yang kenapa tak dapat. Macam tu. Sebab kebiasaannya program yang kompetitif ni adalah dia punya tempat tu tak cukup. Macam tu. Okey, dasar pemilihan juga adalah berdasarkan prinsip meritokrasi dengan menggunakan pakai 90% markah akademik dan 10% markah co-curriculum. Itu dasar pemilihan. Dia maksudnya ada prinsip meritokrasi ni adalah merit lah. Itu 90% markah akademik dan 10% markah co-curriculum. Okay, untuk kriteria tambahan, bagi program ijazah sarjana muda pendidikan, itu perlu melepasi tahap minimum ujian maksi. Yang ni sesiapa yang nak mohon cikgu lah, itu sarjana muda pendidikan, itu calon perlu melepasi tahap minimum itu ujian maksi. Okey, lepas dah melepasi tahap minimum ujian maksi ni, dia perlu tunggu temuduga lah, tarikh temuduga. Okey, lepas dah ada tarikh temuduga tu, dia perlu lulus ujian khas yang ditetapkan dan diperaku temuduga. Yang ini adalah kriteria tambahan bagi pemohon yang memohon program ijazah sarjana muda. Okay, next. Okay, ini adalah 15 panduan permohonan. Itu okay, dah 3 tahun dah kita dah tak ada membuat pembelian, dah free dah. Tapi insyaAllah pada tahun ni kita akan ada buat, kita akan start balik untuk pembayaran UPU online. Nanti adik-adik nak buat permohonan tu boleh tengok kan tahun lepas punya dan tahun lepas punya kan kita dah bagi free. So bagi tahun ni kita akan ada buat balik itu pembayaran proses UPU online. So sebelum adik nak apply UPU online ni, adik kena belilah
adik kena belilah dia punya nombor PIN unit ID dekat BSN. Okey, tapi yang bayaran tu belum dihebahkan lagi lah. Nanti kami akan hebahan. Nanti kami akan buat hebahan lah berapa jumlah yang perlu dibayar. Okey, lepas adik dah beli nombor PIN unit ID dekat BSN tu, adik boleh melayari portal rasmi UPU. So kalau adik tak beli, lepas tu adik terus layari, memang tak dapat lah, memang tak dapat akses lah sebab adik tak ada nombor PIN unit ID. Okey, lepas adik dah beli, adik dah buka portal rasmi, adik akan terpapar lah borang. Okey, yang ketiga itu pastikan kategori adik. So masa nak terpapar tu, adik kena pastikan kategori adik. Yang saya jelaskan tadi lah kategori matrikulasi. Pastikan kategori adik jangan bagi salah. Okey, yang keempat. Okey, lepas adik dah pastikan dah kategori adik. Okey, sebelum nak isi tu adik kena tengok e-panduan. E-panduan ni adik apa ni e-panduan? E-panduan ni yang seperti yang saya cakap tadi, itu semak syarat kelayakan di e-panduan UPU online. Okey, sebelum adik nak pilih program tu, adik kena tengok syarat-syarat dahulu. Jangan terus main pilih sahaja. Okey, lepas tu adik kena kira merit adik-adik dulu. Masukkan PNGK dan markah curriculum. Okey, lepas kira merit. Okey, dah kira merit, adik semak dulu. Seterusnya, semak trend permohonan dan penawaran. Okey, seterusnya, semak dulu laluan kerjaya. Okey, dekat e-panduan tu dia ada satu, boleh klik kat situ. Ataupun adik tengok dekat aplikasi UP Pocket tu, itu semak laluan kerjaya. Okey, contoh ada satu bidang ni adik tak pasti, adik rasa adik minat bidang ni, tapi adik tak pasti nanti lepas habis belajar ni nak ke arah mana. So kat situ adik boleh tengoklah semak laluan kerjaya. Bidang adik-adik ni boleh menghala ke mana. Okey, kat situ boleh semak laluan kerjaya. Okey, seterusnya isi permohonan UPU online. Okey, lepas adik dah buat, dah check, dah semak balik kan. Okey, adik rasa nak program ni, adik dah semak dengan betul apa semua. Boleh adik isi permohonan UPU online, adik dah clear kan. Jadi senanglah adik-adik. Okey, saya nak bidang ni, okey, just masukkan je. Lepas adik dah buat semak-semak semua, adik isi permohonan UPU online. Lepas tu, pastikan adik-adik isi maklumat bertanda bintang dengan lengkap. Kalau permohonan adik tak lengkap, kami tak dapat proses lah. Mungkin ada, mungkin permohonan adik dibatalkan ataupun gagal. Pastikan adik isi yang lengkap, tengoklah 2-3 kali balik supaya permohonan adik-adik tu lengkap. Okey, seterusnya, pilih pilihan program mengikut keutamaan. Okey, ni diulang tadi, pilih pilihan program mengikut keutamaan. Jangan main letak sahaja. Okey, kalau adik minat, ni adik paling minat, program ni adik paling minat, letak pilihan pertama. Pilihan kedua pun letak juga sebab sistem akan pilih mengikut keutamaan. Dia tengok pilihan 1 dulu, lepas tu pilihan 2, barulah seterusnya. Contoh yang adik minat tu adik letak nombor 4, bukan letak nombor 1. So dia bukan terus ke 4, dia tengok ke 1. Kalau yang nombor 1 tu, pilihan pertama tu, adik berjaya, so pilihan keempat yang adik terlalu minat tu, dia tak akan bagilah sebab dia tengok pilihan 1 dulu. So, masa nak pilih tu hati-hati. Okey, yang ke-11, lengkapkan borang permohonan. Adik cek balik lepas okey. Adik cek balik apa yang adik isi tu, adik dah tanda lengkap ke. Okey, lepas adik dah lengkap, adik boleh klik butang simpan. Jangan lupa klik butang simpan, okey? Okey, seterusnya untuk selamat adik cetaklah slip permohonan tu untuk simpanan dan simpan slip permohonan tu sebagai bukti permohonan telah dibuat. Seterusnya, semakan dan kemas kini permohonan adalah tanpa had. Okey, selagi tarikh tu contohnya dalam biasanya sebulan lah dia akan buka permohonan ni. Selagi tarikh tu tak tutup, tarikh permohonan UPU online tu tak tutup, adik boleh kemas kini lah. Kalau rasa macam berubah fikiran ke, rasa macam nak pilih program lain ke, okey, adik boleh kemas kini selagi tarikh tu dibuka tak tutup. So jangan kemas kini di saat akhir sebab di saat akhir tu ada banyak problem lah, server error lah apa. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah tips memilih program. Okey, tips memilih program itu adik-adik perlulah memenuhi syarat am dan syarat khas program. Kedua, itu pilih program yang diminati. Seperti yang saya cakap tadi, masa nak buat pilihan tu, adik pilih program yang adik minat. Jangan
tak ada kaitan, lepas tu tak minat langsung. Bila dapat benda tu, rasa tak semangat nak pergi, rasa tak semangat nak belajar. Okey, ketiga, semak purata merit. Adik kena, lepas adik kira merit adik tu, adik tengok dekat merit yang syarat khas yang setiap program tu. Boleh pergi tak? Contohnya, kalau program tu dia tetapkan 85 dia punya purata merit untuk program tu, tapi adik dapat 70. So better akan nasihatkan macam untuk peluang untuk dapat program tu macam tipis lah. Boleh je nak apply kalau syarat khas tu memenuhi syarat, kalau adik-adik memenuhi syarat khas, syarat tapi saya nasihatkan kalau merit adik terlalu rendah, saya nasihatkan jangan letaklah, sebab yelah mungkin untuk peluang untuk dapat tu mungkin tipis. So pilihlah, tengoklah merit tu jangan terlalu jauh lah, kalau beza 5 mata tu tak apa. Okay. Dan keempat, susun program mengikut keutamaan. Okay, adik susun tu mengikut keutamaan. Okay, pilihan satu, jangan main letak je. Pilihan satu adik paling minat dan nyanyi. Okay, seterusnya rujuk kaunselor. Kalau adik rasa macam lost ke apa, adik boleh rujuk kaunselor dekat tempat adik belajar tu. Rujuk, minta nasihat, saya masih lost, saya tak tahu saya nak pilih apa. So saya perlu nasihat. Okay, rujuk kaunselor ataupun pensyarah adik. Minta nasihat dia orang. Saya tak tahu dengan markah yang saya ada ni, dengan PNJK yang saya dapat ni, saya boleh pilih program apa. Saya masih lost. So adik boleh rujuk kaunselor, minta nasihat dia orang. Okay, dan keenam, pelbagaikan pilihan dan bidang RPA atau ITA. Itu maksudnya nanti kalau ada isi tu, contoh adik minat sangat UM. So adik pilih UM je. 1 sampai 12 tu semua UM. So kalau boleh pelbagaikan pilihan MTA lah, contoh UM, USM, UPM, letak aje. Lepas tu bidang contohnya adik minat semua perakaunan, contoh. Semua perakaunan je adik letak. So kalau boleh pelbagaikan bidang dan pilihan LTA atau ILTA. Okay, sekarang ni okey ke lagi? Masih okey ke? Masih boleh dengar lagi ke? Masih jelas lagi ke? Thumbs up. Okay, boleh. Okay, saya teruskan Okay, yang ni, kenapa berjaya dan gagal? Okay, kita fokuskan yang gagal lah. Sebab kalau berjaya tu mungkin dia punya permodalan yang lengkap. So, saya fokuskan kenapa gagal. Okay, kenapa gagal? Okay, kemungkinan orang adik tu tidak tekan butang simpan. Ni penting. Adik kena, lepas adik buat permohonan UPU online tu, adik kena tekan butang simpan. Ni antara punca kenapa gagal lah. So, tidak tekan butang simpan. Seterusnya, tidak memenuhi syarat atau syarat khas program pengajian. Sebab itulah saya tekankan, kena tengok dulu syarat syarat khas. Jangan main pilih je. Walaupun kita minat sangat kos tu, kita tengok juga dia punya syarat khas, syarat Okey, yang ketiga, tiada kekosongan tempat, terutamanya program kompetitif. Okey, seperti yang saya bagi tahu, program kompetitif ni adalah program yang permintaan tinggi. Itu sebab itulah kita panggil program kompetitif. So, kebanyakan program kompetitif ni dia tempat yang ditawarkan tu sedikit lah. So, dia kena fight lah. Contoh, kalau 60 je lah yang mohon tu ramai. Tapi kekosongan tu ada 60 je. So, sebab tu lah dia kena fight. So, seterusnya, gagal dalam saringan temuduga atau ujian. So, mana-mana program yang adik pilih tu program yang bertemuduga, adik dah pilih bertemuduga, kemungkinan kenapa adik tak dapat, kemungkinan adik gagal dalam saringan temuduga atau ujian. Mungkin markah temuduga adik-adik tu lebih rendah. So, calon-calon lain mungkin ada yang lebih tinggi daripada adik-adik. Sebab itulah, itu adalah antara faktor lah kenapa gagal dalam saringan temuduga. Seterusnya, kedudukan merit yang rendah. Mungkin adik tengok, adik tengok adik punya program tu, syarat khas dah lepas. Tapi merit adik tak check. So, lepas tengok syarat khas tu, adik kena tengok juga merit tu. So, itu antara punca kenapa tak dapat. Sebab merit rendah. Merit ni kita boleh tengok lah. Mungkin yang dapat tu, mungkin program adik pilih tu, dia dapat syarat khas. Tapi tengok merit ni, dia macam ranting jugalah. So, mungkin calon lain lebih tinggi merit dia. Okay. Seterusnya, ini adalah laluan khas lah. Laluan khas ni melibatkan 4 kumpulan sasar. Laluan khas ni adalah kaedah khas, iaitu di mana kumpulan ini itu kumpulan B40, orang asli, OKU atau atlet, di mana kumpulan ini
tidak perlu bersaing dalam prinsip meritokrasi. Itu tidak perlu bersaing dalam merit lah. Tetapi walaupun mereka tidak perlu bersaing dengan kumpulan arus perdana yang kumpulan pemohon arus perdana, tetapi walau bagaimanapun kumpulan ini tetap perlu memenuhi syarat am, syarat khas yang ditetapkan. Okey, sebabnya ini adalah dalam khas lah untuk kita bagi keutamaan kepada B40 orang asli. Okey, you dah atlet. So, diorang tak perlu bersaing dalam prinsip meritokrasi lah. Walau diorang tak perlu bersaing, walaupun kita dah bagi laluan khas, kita dah bagi keistimewaan kepada 4 penasiasat ni, diorang tetap perlu memenuhi syarat am dan syarat khas. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah untuk lepas hari dah isi adik punya borang permohonan tu. So dah isi, dah kemas ini apa semua tu. Okey, nanti kita akan hebahkan keputusan. Okey, untuk kat mana adik nak semak keputusan ni? Okey, kita akan hebahkan laman web. Kita akan bagi link lah. Nanti adik boleh semak di UPU Pocket juga. So adik boleh semak link yang kita bagilah, nanti kita akan hebahkan di media sosial. Okey, kalau adik-adik ada pertanyaan yang tak faham lagi, tak jelas lagi, adik boleh tanya di talian hotline UPU itu 0386842363. Adik bolehlah tanya kalau adik masih belum faham lagi berkenaan permohonan UPU online ni, adik boleh call hotline kami. So kami akan angkat bila-bila masalah, office hour lah kita akan angkat. Okey. Lepas adik dah tahu keputusan, dah semak keputusan ini yang kita bagi nanti. Okey, surat tawaran rasmi akan dikeluarkan oleh ITA dan IKA dalam tempoh yang ditetapkan dan akan diumumkan melalui laman web masing-masing. So, contoh hari ini adik dah dapat keputusan, so kemungkinan esok dia akan keluarkanlah dia punya surat tawaran. Contoh kalau UiTM dia keluar dalam laman web UiTM. So kalau USM dia akan bagi dalam laman web dia punya lah, melalui prosedur dia orang masing-masing. Okey, pemohon yang tidak menjawab terima atau tolak selepas tempoh ditetapkan secara automatik dikemas ini sebagai menolak tawaran. So yang ini penting juga pemohon yang tidak menjawab terima. So adik-adik kena bagi terus tempoh setuju terima. Okey, tempoh setuju terima adalah 9 hari. So dalam tempoh 9 hari tu adik kena bagi jawapan terus sama ada adik terima atau tolak. Jangan sidai terus. So bila adik sidai sampai 9 hari tu, okey, baru hari ke-10 tu baru rasa nak terima. So automatik kita dah tak boleh nak buat apa-apa sebab kita akan secara automatik sebagai adik-adik tolak tawaran lah. So kalau adik dah setuju nak terima tawaran tu, beta adik klik setuju. So kalau hari ke-11, ke-12 baru nak terima setuju, so memang tak boleh lah sebab kita anggap adik-adik tak terima tawaran tu. Kita akan anggap adik-adik menolak tawaran tersebut. Ini adalah rayuan. Rayuan ni kepada calon-calon yang tak dapat tawaran apa-apa lah. So kalau yang dapat tu nak buat rayuan tak boleh lah. Memang itu keputusan muktamad. So untuk rayuan ni kita bagi kepada calon-calon yang tidak mendapat apa-apa tawaran. Okey, pemohon. Okey, dia ada 4 pilihan untuk bila kita akan buka rayuan ni. Dia ada 4 pilihan je. Okey, kalau yang biasa kita ada 12, yang ni 4 pilihan saja untuk buat rayuan. Okey, bila tempoh permohonan rayuan ni, permohonan rayuan hanya dalam tempoh 4 hari selepas keputusan permohonan kemasukan diumumkan. Okey, sekiranya tidak berjaya melalui UPU online, kalau adik tak berjaya juga, rayuan tak jaya, adik boleh kemukakan rayuan melalui ambilan sendiri institusi atau agensi berdasarkan iklan yang dikeluarkan. Okey, kalau adik tak berjaya juga, adik dah buat rayuan pun tak berjaya juga, so nanti lepas UPU ni semua dah tutup, nanti UA yang berkaitan UA akan keluarkan permohonan dia orang sendirilah. So adik boleh adik boleh kemukakan rayuan melalui ambilan sendiri dia orang lah. So nanti adik selalulah tengok dia orang punya website. Kemungkinan dia orang akan buat permohonan sendiri. So seterusnya. Okay, ini adalah purata merit lepasan SPM atau setaraf. Okay, ni kita boleh tengoklah program pengajian. Tengok purata ni contohnya makan merit untuk
yang tinggi-tinggi. Okay, kita tengok USM, kalau program pengajian sarjana muda sains komputer, kita tengok markah merit dia sangat tinggi, itu 99.66. So ni adalah antara, kalau dia tengok kat sini, antara program pengajian yang peratus merit dia sangat tinggi. Ni antara program kompetitif. So kalau adik boleh 70 ke 60, saya tak sarankanlah untuk adik ambil. Tapi cuba tengok yang program pengajian yang lain. Okay, seterusnya. Okay, ini adalah 10 teratas permohonan pilihan 1 calon SPM tertaraf mengikut program pengajian sesi akademik. Okay, ni top 10 lah. Top 10 yang calon, kebanyakan yang ramai calon pilih lah, iaitu pertama UPSI, iaitu Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-kanak. Ni ramai calon yang mohon program ni, itu UPSI. Yang kedua UiTM, itu Sarjana Muda Perakawanan. Yang ketiga UPSI juga, itu Ijazah Sarjana Muda Pendidikan. Keempat UiTM, Sarjana Muda Pentadbiran, dan seterusnya lah. 5 UM. Ini adalah top 10 pilihan 1 calon. Okey, seterusnya ini adalah program pengajian kompetitif. Seperti yang saya cakap tadi, program pengajian kompetitif ni adalah program pengajian permintaan tinggi lah, ramai yang berebut-rebut untuk masuk. So, ni adalah top 10 juga, top 10 pengajian kompetitif, itu perubatan, pergigian, farmasi, perakawanan, undang-undang, kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan elektrikal, kejuruteraan elektronik, kejuruteraan kimia, kejuruteraan awam. Ini adalah antara program pengajian kompetitif. Okey, seterusnya ini adalah program pengajian sesi akademik 2024 atau 2025. Okey, kita tengok ke program lepasan SPM atau setara. Okey, program lepasan SPM atau setara kita ada 1098 program. Okey, program bertemu duga atau ujian lepasan SPM kita ada 286. 286 ni adalah program yang bertemu duga bagi lepasan SPM atau setara daripada 1098 tu. Okey, kita pun ada program baharu, iaitu kita ada 10 program baharu. Okey, jumlah keseluruhan, ni jumlah keseluruhan SPM. Jumlah keseluruhan program lepasan SPM dan SPM, bila kita campur SPM dan SPM ada 1598. Okey, ini adalah hebahan media sosial. Apa-apa sebarang hebahan penting kami akan hebahkan di sini, itu Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. So adik-adik yang mana belum follow kita orang, so boleh terus follow YouTube, Facebook kami, TikTok, Instagram, YouTube, supaya adik-adik tak ketinggalan lah. Sebab apa-apa hebahan kenaan pengumuman review online kami akan hebahkan di sini. Itu Facebook. Okey, TikTok ni baru lagi, so adik boleh follow juga TikTok kami. Okey, so better adik follow semualah supaya nanti adik boleh take note lah nanti bahan-bahan yang kami akan hebahkan. Okey, seterusnya ni adalah cara penghantaran maklum balas lah. Maklum balas selain pada email, kita pun ada satu lagi option, itu maklum balas atau ini adalah maklum balas. So macam mana adik nak bagi maklum balas ni? Adik boleh layari portal maklum balas UPU. So adik pilih jenis maklum balas yang ingin ditemukan. Lupa password ke, nak tanya pasal masalah apa-apa. So lengkapkan borang maklum balas. Ketiga, adik simpan nombor ID tu. Nanti lepas adik isi maklum balas tu, ada nombor ID untuk adik buat rujukan. So lepas adik dah hantar maklum balas, adik kena simpan unit ID. Adik kena simpan nombor ID tu. Lepas tu bila adik nak tengok balik maklum balas adik tu, kena masuk nombor ID yang adik simpan tu. So adik boleh semaklah butiran maklum balas yang akan dibalas oleh pegawai kami. Okay, ini adalah langkah penggunaan e-panduan. Okey, ni adalah paparan UP Pocket lah. Kalau adik ada UP Pocket, adik boleh tengok UP Pocket, aplikasi UP Pocket. So, siapa yang tak ada lagi UP Pocket tu, so boleh download lah. So, maaf lah kalau kecil tu. Okey, bila adik tengok UP Pocket, adik boleh klik lah dekat, kalau nak tengok syarat, adik boleh pilih e-panduan. Kat UP Pocket tu senang lah, adik boleh tengok je. Adik boleh pergi ke e-panduan, so adik tengok lah kategori adik apa dia. So keempat, dia boleh pilih IPTA dekat UP Pocket tu. Lepas adik pilih IPTA yang adik minat tu, adik boleh tengok program yang adik minat pula. Lepas tu, nanti akan keluarlah paparan maklumat syarat khas, syarat laluan kerjaya dekat UP Pocket tu. Okey. Okey, yang ni langkah menggunakan kalkulator merit baharu.
UP Pocket. Okey, ni nak pergi semak merit dengan menggunakan UP Pocket itu. Bila adik buka tu dah masuk UP Pocket tu, adik pilih kalkulator merit pula. Tadi adik pergi kat IPA tu, hari ni kalkulator merit. Okey, pilih kategori adik-adik, lepas tu pilih jenis aliran. Lepas tu lepas adik dah tengok adik punya aliran apa, aliran adik pergi ke kategori adik matrik, lepas tu adik masukkanlah adik punya PNGK, markah. Pas adik dah isi, dia akan terpaparlah tulisan markah. So adik tak perlu kira, dia akan automatik sendiri akan terpapar. Okey, ni adalah portal utama UPU dan fungsi. Nanti adik boleh pergilah tengok portal utama kami. Okey, dan sekarang ini adalah hubungi kami. So adik boleh, macam mana adik nak berhubung dengan kami, adik boleh hantarkan email upu@mohi.gov.my, dan kalau rasa macam nak bercakap, rasa tak puas hati, hantar email, adik boleh pergi ke talian hotline kami, itu 03 8684 2363. Okey, kalau adik tak puas hati lagi nak bercakap, adik nak juga berjumpa dengan kita orang, so pergilah kat Kementerian Pendidikan Tinggi di Presiden 5 Putrajaya. Okey, keempat, adik boleh hubungi kami dengan maklum balas pelanggan yang saya ceritakan tadi di jpt.mohi.gov/maklum balas. Okey, yang kelima, kita pun ada robot kita orang iaitu UPU Chat. Kat situ UPU Chat tu robot lah yang akan balas. Dia akan balas berkenaan dengan jawapan-jawapan yang umum. Okey, seterusnya adik boleh muat turun UPU Pocket di Google Play ataupun App Store ataupun App Gallery. So, okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.